Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan nikmat mengetahui hidup kita ini adalah cerita-cerita rahsia-rahsia Allah. Tak ada lain, kita ini hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila kita dah mengenal benar-benar, hilanglah keakuan diri kita, yang ada adalah sirullah, iaitu Nur Muhammad. Dan tak lain, Nur Muhammad itu adalah menyatakan nur zat Allah Subhanahu wa taala di sekalian alam ini. Alhamdulillah, kita dibagi faham. Inilah dinamakan nikmat yang paling besar. Sekiranya Allah tidak memukasyafa ghaibu, tidak membukakan perkara-perkara yang gaib ni, maka kita tidak mengetahui. Maka itu kita akan menjadi hamba Allah yang malang, iaitu innal insana lafil khusr. Manusia itu dalam kerugian. Dia tidak tahu ala tujuan hidup. Hidup ni benar-benar menyatakan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah mengesakan dirinya. Kita lihat dalam setiap wa fi anfusikum afala tubsirun. Terlihatlah dalam diri kita ni benar-benar lihat dengan penglihatan Allah. Jangan melihat dengan penglihatan hawa nafsu, kita tak akan nampak. Kita akan nampak, yang nampak adalah bila kita melihat dengan penglihatan hawa nafsu kita, kita akan melihat iaitu kehendak-kehendak, keakuan-keakuan diri kita. Kita pergi kepada orang-orang yang boleh naikkan keakuan-keakuan diri kita. Ini yang bila kita melihat dengan hawa nafsu. Tapi melihatlah dengan penglihatan yang Allah berikan, iaitu penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan menilai bahawasanya kita ni tidak ada. Kita ni lenyap. Kita ni tak pernah ada. Jadi yang ada hanyalah Dia semata-mata, iaitu Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tak lain adalah dari nur zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situlah tempat mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sampai. Di situ kita akan memperjalankan siapa yang memperjalankan kita. Kita berjalan, tapi siapa yang memperjalankan kita ke depan. Yang ke belakang dahulu tetap Dia juga, ke depan pun tetap Dia juga yang memperjalankan kita. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hamba-hambanya. Baru kita nampak setiap ke depan sebelum kita melangkah, Dialah yang menyusun. Sebelum kita nak melihat, Dialah yang melihat. Sebelum kita nak mendengar, Dialah memberikan pendengaran. Ditukarkan supaya diri kita sentiasa merasakan Dia. Kalau tidak, nanti ada keakuan diri, maka penglihatan kita akan jadi penglihatan yang merosak, iaitu penglihatan yang makna kita buta. Kita buta maknanya kita tidak nampak Allah dahulu, kita nampak sesuatu yang terjadi itu tadi. Yang Allah jadikan tadi, kita terhijab, kita tak nampak siapa yang menjadikan. Jadi kita kena tukarkan. Kalau pelajaran orang dulu-dulu matikan diri. Bukan sekadar cakap, maknanya ditalkinkan, iaitu ditanam hidup-hidup, disolokkan sampai dapat mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Ada cara man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada yang cara gitu.
Ada yang cara disuruh matikan dulu diri sebelum datang mati. Jadi disuruh puasa, disuruh apa lah. Disuruh buat semua, lepas tu dipakaikan kain ihram, ditanam di dalam lubang ataupun dibuat macam apa, kuburan, diletakkan di tempat tu tadi, solok, kelambu ke apa, sampai datang. Pernah buat dulu, setiap hari kita tanya dia. Dia buat solok dalam kelambu, kita tanya hari-hari. Dah sampai belum? Tak sampai. Dah sampai belum? Tak sampai. Dah sekali dia kata sampai apa dia pun tak tahu. Itu pasal kita sebelum nak suruh solok, sebelum nak suruh dia masuk dalam kelambu tu, nak dapat ilmu mati sebelum mati, maknanya kita kena bagi tahu dia dulu apa yang mati sebenarnya. Maknanya kita ni tak pernah hidup lah. Susah tu. Nak sampai nanti kalau kita bagi tahu tak seronok lah. Tapi sebenarnya apa? Tapi sebenarnya ya begitu. Dia akan datang satu kuasa yang akan mencabut nyawa kita. Macam mati sebelum mati. Maknanya akan datang. Kalau ada beberapa tarikat tu, guru-guru mursyid, dia kata kita matikan sifat itu. Sifat kita ni hidup, mendengar, tak ada rasa kita memiliki itu. Itu mati, itu juga mati juga tu nama. Tapi kalau nak dapat mati yang betul-betul sebelum mati, iaitu Malaikatul Maut datang. Tu Malaikatul Maut datang. Itu yang bila kita tanya orang tu Solo 14 apa yang sampai tak sampai, dia tak tahu. So, kalau kita bagi tahu nanti dia bayang-bayangkan. Ni datang tu datang, dia bayang-bayangkan, tak original. Jadi kalau kita tak bagi tahu, dia kata apa yang datang sampai, dia kata. Saya sampai kat mana, dia kata. Kalau 100 hari terbiak pun 100 hari juga dia kata. Sampai apa? Maknanya kita kena bagi kefahaman dulu. Apanya yang dikatakan mati sebelum mati. Yang Nabi SAW bagi tahu. Matikan diri kamu sebelum datang mati yang sebenar. Ataupun itu tadi. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Sama juga, tu kena mati juga. Tapi jalan dia tu, iaitu dengan cara itu dia buang-buang keinginan, buang keakuan diri kan. Tapi mati yang sebenar nak dirasai itu betul-betul, yang betul-betul datang. Datang macam mana? Itu saya cakap tadi, Malaikatul Maut tu datang. Itu tadi. Sanggup. Saya tak lulus mula-mulanya. Bukan kata buat terus lulus, tak lulus. Buat betul-betul. Masa kita dah buat puasa, dah buat solok, dah buat apa semua. Betul-betul hari itu Allah Ta'ala izinkan datang Malaikatul Maut. Tapi jangan tiru-tiru. Tak semestinya apa yang berlaku pada saya sama macam yang lain. Tak semestinya. Cuma saya bagi ingat, ni pengalaman yang saya rasai. Jangan pula ingat, mesti saja cakap je ni, kita bayangkan ni Malaikatul Maut ni bentuk dia begini. Tak semestinya. Dia berbeza-beza. Tu saya tak tahu. Tapi yang saya buat tu datang ni gitu. Berbentuk macam kristal, nur, cahaya. Mengerikan. Bila dia datang tu kita dah berdebar-debar, takut kita memang dah selamat tinggal. Bila dia datang tu kita dah rasa selamat tinggal semua dah. Kita nampak semua dah selamat tinggal. Tu dia. Lepas tu dia keluarkan siung dia. Siung dia halus macam kristal. Halus, tajam. Tajam, tutup. Dia seluruh sedut daripada kaki tu. Ujung kaki naik ke lutut. Ni bukan saya ni, maknanya cerita ni saya ni hebat. Jangan kata pula saya hebat. Ini pengalaman yang kita lakukan. Tadi bukan kita hebat. Nak bagi tahu mati sebelum mati itu cara dia, salah satu dia yang saya dapat, yang saya dengar cerita orang lain cara dia. Itu tak semestinya sama. Yang mustahaknya dalam keadaan tu saya begini. Gelisah nak tinggalkan ni, mak ayah. Masa tu saya bujang lagi. Adik-adik saya sayang, saya rasa gitu. Ni rasa dia bagi rasa tu kita nak selamat tinggal. Nak rasa selamat tinggal dunia.
Macam mana rasa? Berdebar tak? Selamat tinggal mak ayah kita masih hidup lagi apa semua. Ya Allah, berdebar-debar takut. Dia pula datang tu depan mata kita, keluarkan siung. Sakitnya dia sedut tadi sampai ke lutut. Sakit. Berdebar-debar lah takut. Cabut saya. Gagal. Tak sempat dia sedut habis lagi saya cabut. Dia duduk kedai kopi. Sekam pergi kawan duduk minum. Duduk kedai kopi. Gagal. Takut. Dia datang tu takut. Ngeri. Padahal kita dah pasang la ilaha illallah semua dah siap dah. Selamat tinggal. Tapi dia datang dia hidupkan balik filem tu. Kita punya kesian dengan mak kita. Sayang dengan ayah, abah kita. Tengok adik-adik kawan-kawan kita. Kita rasa cinta pada benda tu lagi. Tak ridho lagi. Tak boleh ridho. Lagi dia pula datang ngeri pula, sakit pula. Sakitnya tak boleh nak cakap ni. Tak boleh nak cakap sakit dia tadi. Dengan takut dia sekali. Ngeri dia tadi kan. Dengan rasa selamat tinggal tu tadi, rindu lagi dunia. Tu dia dah puasa dah apa tu. Gagal juga. Gagal, guru kita cakap ulang balik lah. Ulang balik. Kita tak dapat. Jadi bila kali kedua dia bagi tahulah. Dia bagi tahu skill-skill dia tadi. Pasal kita ni takut tadi mak ayah kita seolah-olah macam kita dah boleh jaga mak bapak kita, adik-beradik kita, abang kita. Kita ingat kita boleh jaga. Kita rasa, kau boleh jaga ke? Sebenarnya siapa yang jaga semua? Kalau dia nak cabut nyawa kau boleh jaga ke? Sebenarnya bukan kau jaga pun. Redor je lah. Betul. Pasal kita tak dibagi skill-skill tu lagi. Jadi kita rasa macam seolah-olah kita cari rezeki bagi mak kita. Seolah-olah nanti kalau kita pergi, kita rasa dia takut yang sendiri, diri kita sendiri. Tu. Lepas tu dengan kesakitan jugalah. Ngeri tadi, gerun dia tadi. Agak. Kali kedua yang kita buat tu baru kita dibagi petua oleh guru kita. Biar mati dalam keadaan kita ingat Allah. Ridha dah sampai waktunya, ya Allah. Kena betul-betul gitu, bersiap sedia yang begitu. Dia ambil kita bila-bila pun kita bersedia dah. Kena ada semangat begitu, ya Allah. Kalau dah sampai waktu ni kau ambil, ya Allah, kau ridha, ya Allah. Semua ni kau yang jaga, ya Allah. Mak ayah, keluarga kita. Ulang balik buat. Alhamdulillah. Itu kita maknanya kita dah bersedia, dah rasakan. Maknanya mati sebelum mati ni maknanya kalau kita maknanya dunia ni kita dah susahlah kita cakap nanti kan orang kata kita ni terlampau tak kebur. Bukan. Kita dah rasa dunia ni kita nak tinggalkan pun kita dengan siapa-siapa pun kita lebih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bersiap kita gitu. Allah dah nak cabut nyawa kita, kita dah sentiasa dengan Allah. Dan semua siapa yang kita sayang tu Allah yang tahu jaga, bukan kita. Kita lakukan gitu, rasakan begitu. Baru dapat kita dah hidup dalam dunia ni sentiasa rasakan gitu. Mati sebelum mati. Kita dah tak ada pun sebenarnya pun. Kita bukannya ada. Kita ni tidak ada. Bukan rasa kita memang ada. Kita memang tidak ada. La ilaha illallah. Bukan maknanya kejap ada, kejap tidak ada. Kejap ada, kejap tidak ada. Tu yang saya jumpa dengan pengalaman rohaniah, berjumpa dalam mimpi Syekh Siti Jenar. Dia suruh saya sebut la ilaha illallah. Saya sebut la ilaha illallah. Betul-betul lah ni. Tak ada. Dia kata munafik tipu lagi. Dia kata saya. Dia baca la ilaha illallah, hilang dah dia. Hilang. Muhammad Rasulullah dia ada balik. Tu betul-betul orang yang betul-betul. Kita nak betul-betul la ilaha illallah. Maknanya dalam setiap suasana hidup kita, apa pun kita sentiasa rasakan hilang keakuan-keakuan diri kita. Kita binasakan diri kita, siap-siap untuk kita sentiasa dia je yang ada. Wa ma ramaita is ramaita walakin. Kita tak merasa kita ni ada. Teguhkan hati kita betul-betul. Kerana kita tahu kalau kita merasa ada, maka kita tertipu. Kita angan-angan. Kita rasa kita hidup ni, itu angan-angan. Sebab yang hidup tu hanya Allah.
Kalau kita kata kita melihat, itu pun satu angan-angan. Kita yang melihat. Melihat itu adalah Allah penglihatan. Oh, ini mengaku Tuhan ni ilmu sesi tajam, bukan mengaku Tuhan. Tak ada, faham tak? La ilallah. Kita semua ni tidak, jangan pandang ada. Yang ada tu adalah menyatakan Allah. Tu dia menyatakan Allah. Jadi tak ada lain apa yang kita nampak. Ada penglihatan dia memberi kita penglihatan untuk melihat, tak lain yang kita lihat dia juga. Kan ini berbentuk bukan di sebalik fa'aina ma tu'allu fasama wajah Allah. Tidak aku pandang sesuatu, melainkan Allah dahulu. Sebab apa Allah dahulu? Sebab Allah nyatakan apa pun sekalian alam untuk nyatakan diri dia. Jangan kita tertipu di sebalik tempat yang terang. Allah tu selindung tu di tempat yang terang. Tu bahasa dia tu tadi. Jadi kita nampak kita nampak ni apa, dacing. Pilihlah dacing. Jadi kita tak nampak dacing, kita nampak sebalik tu. Kita nampak sebelum dacing tu kita nampak itu semua nak menyatakan Allah. Jadi kita praktislah. Kalau kita tak boleh buat gitu, kita tak dapat lagi maqam la ilaha illallah tu. Tak dapat lagi maqam tu. Dia tak kenal lagi tu. Masih lagi kejap ada, kejap tidak lagi. Lawam mah. Masih lagi nafsu kita gitu. Kita nak mutmainah, tenang. Sentiasa apa pun kita nampak, sentiasa apa pun kita gerak, sentiasa apa pun kita melihat, sentiasa apa kudrat kita, kehendak apa pun kita letakkan, semuanya dah tak ada dah keakuan diri kita. Kita olahkan setiap hari bertambah rasa lagi. Takut kita nak rasa ada keakuan diri. Bertambah hari, bertambah lagi takut nak ada keakuan diri. Itu pasal kita mengaji supaya tak mahu ada lagi. Sesaat pun, sekelip mata pun Rasulullah kata, ada keakuan diri lagi. Tak mahu. Sampai benda-benda tu Allah bagi kan. Maknanya sejati, maknanya Allah bagi ikat. Betul-betul kita ni betul-betul tak ada. Itu kemanisan. Itu tempat tenang. Tak ada jalan lain lagi. Jangan dicari jalan lain lagi. Ya. Jalan nak mencapai kepada la ilaha illallahu hizni. Nak mencapai. Hadis kursi ni kata. Nak mencapai kepada darjat ni tadi. Adalah bentengku. La ilaha illallah adalah bentengku. Jangan kita bayang-bayangkan benteng tu, benteng Allah tu macam tembok ke besi ke campuran tebal, duduk dalam tanah ke duduk dalam gua tebal ke benteng. Benteng bukan benteng, maksud benteng Allah tu, la ilallah tu benteng Allah. Adalah kita hilang, tak ada keakuan diri kita. Tak ada. Jadi yang bercakap tu, yang hidup tu Allah, sifatullah yang hidup tadi, sifatullah. Di sebalik nama tu hayun, hidup tu tadi dia yang hidup. Di sebalik nama tu ada sifat. Sifatnya adalah hidup, bukan kita yang hidup. Namanya hayun. Jadi kita hanya mengikuti apa yang telah diletakkan skrip untuk dia tajalikan dirinya pada diri kita. Bukan ada dua pun. Tak boleh kita ada dua, tak boleh. Mana boleh bersatu dengan, tak boleh, kita tak boleh bersatu dengan Allah. Mana boleh? Saya dengan kamu pun tak boleh bersatu. Siapa-siapa kita pun tak boleh bersatu. Jadi Allah tu esa tu tunggal. Dia tetap esa. Jadi nak mencari jalan kesempurnaan ni adalah tak ada jalan lain, matikan diri. Memang tak ada pun kita dah sampai matikan diri. Bila dah capai matikan diri, dan memang rupanya kita memang tak pernah ada. Tapi kalau orang tak mencapai lagi darjat, iaitu matikan diri sebelum mati, kata Rasulullah, maka dia tak dapat tahu. Dia rasa macam dia hidup. Sebenarnya, bila kau rasakan kau hidup, itu angan-angan. Angan-angan, tertipu. Yang hidup tu hanya di cerita dia, kisah-kisah dia. Dia menyatakan diri dia. Bukan kita yang... Tapi kalau tak belajar mengaji, kenal diri, kenal Allah ni, payahlah. Kita nak rasa ada keakuan diri, susahlah nak tukar. Nak pula kita dah tambah dengan ilmu-ilmu luaran ni. Ya? Kita membaca Quran, kita haji, kita umrah, kita sedekah. Semua dengan keakuan-keakuan.
supaya keakuan kita diangkat. Keakuan diri kita diangkat. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, tak matikan diri sebelum mati, maka kita akan merasakan bahawa keakuan diri kita buat sesuatu tu untuk dinaikkan keakuan diri kita. Dibagi kita sesuatu ni tadi, Allah bagi balas. Aku buat ni, nak dibalas ni. Aku ni, apa dah dibagi ganjaran ni. Itu kan kita nak keakuan diri. Sampai bila kita nak begitu? Allah bagi aja. Nanti kita minta ke Allah nanti. Allah Ta'ala kata, kau tak payah jumpa aku lah. Aku dah tahu dah kau nak imbalan. Ambillah imbalan tu. Kau nak tu, ambil. Kau nak apa imbalan semua, aku dah bagi dah. Jangan menyesal lagi. Sebenarnya hidup kita nakkan itulah. Mengesakan dia. Ridha Allah tu bila kita mengesakan ridha Allah. Ridha Allah tu betul-betul kita mengesakan Allah. Macam mana Rasulullah SAW disuruh. Tak lain. Apa dia? Ilahun wahid. Ilahun wahid. Untuk mengesakan, menombor satukan Allah. Maknanya nombor satukan Allah tak ada diri Muhammad tu. Itu maknanya. Tapi masih ada wujud rasa keakuan diri. Kita tak duduk dalam benteng. Tak duduk dalam benteng Allah lah. Bila tak duduk dalam benteng Allah, kita sebut aja tapi masih lagi ada keakuan diri. Dia duduk dalam benteng Allah. La ilaha illallah, tak ada keakuan diri. Yang ada betul-betul dia aja. Baru dia dikatakan duduk dalam bentengku. Dan aku jamin keamanan. Allah sendiri jamin keamanan. Bila dah aman, bila dah dapat rahmat Allah, aman, Allah akan bagi macam-macam lah. Tapi bila kita sekarang ni, bila tak kenal diri, tak kenal Allah, tak aman. Kita masih lagi dalam keadaan tidak aman. Nafsu kita masih lagi, kita hafal Quran, kita hafal hadis, minta maaf saya cakap. Kita macam-macam kitab kita habis apa, tapi kita masih lagi nafsu kita amarah. Nafsu kita bagi lawam. Kita masih lagi duduk kok takut tu tadi. Ada keakuan diri lagi. Kita baca Quran, minta maaf. Kita nak dapatkan Al-Quran tu supaya kita imbalan. Pahala-pahala daripada ayat-ayat tu. Tapi kita tak dapat nak amaliahkan. Berdialog. Tu. Berdialog Quran ni tadi. Berdialog Allah Ta'ala punya dialog. Kita tak ada soal jawab di dalam Al-Quran tu tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita hanya baca qul ya katakanlah kepada orang kafir. Kita ingat kita kena katakan pada orang kafir. Kita tak berdialog, ya Allah aku ni dulu kafir ya Allah. Kita tak berdialog dengan Allah membaca Al-Quran. Kita kena berdialog dengan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala nak memberi kita faham. Tapi kita dah pandang pada ganjaran, imbalan, jadi kita tak nampak. Kita bersama Allah dahulu baru baca Quran ke atau dengan Quran? Kalau kita dengan Quran, syiriklah kita. Jangan salah faham ya. Kita baca Quran tu kita bersandar pada Quran yang kita baca ke atau pada Allah? Quran ni hikmah. Hikmah dia apa? Serahkan diri kepada Allah. Jadi serahkan diri kepada Allah, baru kita baca Quran. Kita baca Quran, kita tengok. Adakah kita faham satu huruf ataupun kita mengamaliakannya dalam kehidupan kita. Sebab satu huruf tu pun dikenakan kepada kita amaliahkan. Apatah lagi satu ayat kepada satu ayat. Lagi besar amaliah dia. Adakah kita mencapai maqam-maqam tu tadi? Maka tu saya cakap tadi, baca Quran banyak boleh baca, tapi kita kena tahu maqam-maqam dia. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maqam dia di mana tu? Pada diri kita maqamnya di mana? Kemudian macam mana cara nak amaliahkan dia bila kita dah tahu maqam dia, macam mana kita nak pakai dia tadi? Kalau kita tak pakaikan dia, mana Quran tu tadi akan melhanat kita. Sebab kita membaca dia tanpa kita pakai. Kita baca Quran tapi kita tak ikuti apa yang disarankan. Ini yang berlaku sekarang ni banyak.
Ya. Banyak baca Quran, tapi orang yang betul-betul yang nak memimpin kita, yang betul-betul pegang tu, selalu sulit sekali nak jumpa. Waktu-waktu musim-musim ni lagilah kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih jelas lagi. Manusia-manusia yang bertopeng, ya. Manusia-manusia yang bertopeng munafik tadi, ya. Di kalangan orang Islam banyak kita akan lihat. Di waktu-waktu pilihan raya begini, kita lihat sendiri banyak keluar macam-macam. Bagi pendapat ni, bagi fatwa ni, bagi macam-macam. Yang profesor bagi gini, yang gini bagi gini, yang ulama bagi gini. Tapi habis saja nanti pilihan raya, kata-kata tu tinggal kata-kata. Ya? Kalau kata gini, kita kena mengundi, kita kena gini, kita ya. Kalau tak mengundi kita salah. Ulama ni pula kata kita wajib mengundi. Masing-masing keluarkan fatwa undang-undang, wajib kita mengundi. Ketika peperangan Sayyidina Ali dengan Muawiyah, di Karbala tu, ya, ada sahabat-sahabat Nabi tak ikut mana-mana. Muawiyah pun sahabat, Sayyidina Ali pun betul Ustaz? Sahabat. Ada di kalangan sahabat ramai yang tak ikut mana-mana, dia duduk diam. Maknanya tak mengundi lah kan? Betul? Salah ke dia? Lah, kita jangan ingat kita orang tak pergi mengundi itu salah. Sebab dia masing-masing ada pendapat masing-masing. Bukanlah saya cakap tak boleh pergi undi. Jangan ikut style saya. Saya hanya bagi pendapat, jangan salahkan. Kalau kau nak pergi mengundi, betul. Tak? Tapi cara engkau. Tapi ada orang dia tak pergi mengundi, dia ada cara dia sendiri. Dia ada tafsiran dia sendiri. Kerana bukan saya. Saya menunjukkan cara dia. Kita jangan salahkan kalau orang tu tak mengundi. Kita kata ni nanti kalau Islam nanti, orang Islam tak naik, orang kafir naik. Engkau punya pasal lah. Pasal kau tak pergi undi. Sedap yang kau cakap dengan dia macam tu. Sama Sayyidina Ali pun tak cakap orang yang tak ikut Sayyidina Ali, para sahabat Sayyidina Ali tak bangkang. Dia punya cara sendiri kan. Tak ikut Muawiyah, tak ikut Ali pun dia tak ikut. Pergi perang sama dia. Kita sekarang gini. Peperangan kita mana undi ni satu peperangan, tahu. Ini bukan satu permainan. Tapi ini dah dijadikan satu macam game. Permainan ni dah satu, maknanya ada satu dajal, maknanya dah letakkan kita permainan tu dalam akuarium dia. Ini pandangan orang yang pandangan dia tembus jauh. Minta maaf saya cakap, bukan saya. Makna orang yang tembus pandangan, dia akan nampak ini game. Dia dah tahu siapa menang ni nanti. Ini pendapat yang makna saya cakap tadi, dia ada pendapat dia sendiri. Maknanya saya tak salahkan orang pergi mengundi dan yang kata saya tak pergi undi pula. Maknanya ada orang satu golongan yang dia pandang tembus. Allah Ta'ala bagi pandang tembus. Dia nampak ini satu game yang dunia ni dia letak dalam akuarium Yahudi. Yang Yahudi tengah buat main dalam akuarium dia. Ada kuasa besar yang menunggang dunia ni. Kuasa itu adalah Yahudi. Yahudi tak lain Dajjal punya anak murid. Dan dia hampir Dajjal ni akan menguasai lah. Dengan dia dah suruh anak buah dia. Jadi kita ni ingat berlagu sana, berlawan sana, adik-beradik politik berlawan kan. Orang kau ni tak pergi undi macam-macam, salah dia. Sebab keakuan diri dalam berpolitik ada keakuan diri. Habis dah duduklah kita dalam akuarium tu. Boleh berpolitik sekarang dalam Islam, kena berpolitik, nama dia siasah. Memperbetulkan, mencari jalan nak membetulkan siasah. Tapi ni tak ada, dah duduk dalam tu, semua dah cari melaga. Nampak jelas sangat kita jadi dikontrol oleh, kita duduk dalam akuarium najis busuk Yahudi, kita tak sedar. Masih lagi, kalau kata kita nak pilih dia tu, masih lagi riba berjalan. Dah berpuluh tahun dah. Kalau kita kata kita pilih dia tu Islam lah betul-betul kan, tak juga, makin teruk ada lagi. Ini bukan saya, ini ada satu golongan yang pandang tembus. Saya nak bagi tahu.
Bukan saya api-api supaya jangan mengundi, tak. Undilah. Tapi pilihlah. Jangan kita memilih atas akuan diri. Buangkan keakuan diri. Kita dah nampak Allah tunjukkan siapa. Buat. Itu terserah. Tu. Tapi jangan ada keakuan diri kita. Jahanam kita. Walaupun kita pilih betul, tetap salah. Sebab keakuan diri. Kita memilih tu asal kita dulu tak betul. Kita sendiri tak betul, kita nak cari orang yang betul. Pengundi tu harus betul dulu. Iaitu buangkan keakuan diri. Tapi berapa orang sangat bila masuk je grup tu habis semua dah keakuan diri tu. Makin dinaikkan. Kita ingat nak hilangkan, kita pergi kat dia dengan kita naik keakuan diri kita. Dia bagi ni, dia bagi tu, dia bagi ni, dia naikkan nama kita. Kita pun mula tak nak, lama-lama ni best ni. Tu tadi. Tak semua orang boleh hadapi ni sistem Dajjal ni tadi. Sistem Dajjal memang dia nak bawa diri kita naik. Seronoklah kita depan mata dia naikkan diri kita kan. Seronoklah. Tapi pandang kita telah khianat dengan Rasulullah SAW. Kita buat khianat dengan Allah SWT. Kita buat khianat dengan Rasulullah SAW. Kita buat khianat dengan diri kita sendiri. Kita telah zalim. Jangan main-main. Ingat kita dapat, dia naikkan diri kita, kita rasa ini berat. Berat masalah ni. Jadi itulah saya cakap, kalau nak selamat, buang keakuan diri. Utamakan dalam diri kita dulu. Supaya kita mengundi, kita tak salah. Dan kalau kita tak pergi mengundi pun, kita tak salah. Sebab kita dah tak ada keakuan diri. Dia Allah tak gerakkan, tak boleh. Tak ada siapa pun yang kita nak fikir, kita boleh pangkah. Sama je. Penyangak dengan penyamun. Sama je. Tak boleh, nanti kan kafir naik. Pedulilah kafir naik, dia lagi baik. Mana kita tahu? Singapura tu kafir lagi naik. Boleh. Tapi kalau boleh, kita kena pilih pemimpin yang mukmin. Mukmin tu taraf dia kenal diri, kenal Allah. Islam belum tentu mukmin. Mukmin tentu Islam lah. Tapi adakah kita ni, kita sendiri pun dah pasti kita mukmin, kenal diri, kenal Allah. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, insya-Allah kita akan faham pemimpin tu kenal diri ke kenal Allah. Tu tadi. Kita nak pilih PAS pun dah pecah 2. Pecah 3 pun ada. Dalam golongan. Tapi bukan saya nak nak melobi mana-mana. Tak. Kena faham juga. Umat Islam ni terpecah pada 73 golongan. Pilih pecah. Jadi bukan saya nak celarukan. Tapi pilih tu jangan ada keakuan diri. Dia kalau gini-gini tak. Kita nak betul-betul aku ni ya Allah, mengundi ni ya Allah, supaya dia sama-sama dengan aku sekali mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Dan kita kalau boleh ya Allah, aku ni nak jumpa dengan dia, aku nak tak ada lain. Kau nak bagi duit ke, nak bagi apa pun, nak bagi tanah ke apa, aku tak nak. Aku nak engkau kenal diri, kenal Allah, engkau membawa tak lain. Itu. Jangan pula ya habis nanti pilihan raya nanti tak boleh lah, kita di belakang kita ada Yahudi lah ini. Raja kita pun belakang kita ada yang pegang dia. Kan nak merdeka kan nak merdeka kan. Dia perjanjian bukan bagi gitu yang merdeka. Jadi kita kena faham lah, sekarang ni kita dah duduk dalam akuarium tu. Masih nampak macam merdeka tapi masih dijajah. Sebab sistem tu masih kita ikut sistem tu. Jadi kita kena faham lah. Ini saya jelaskan supaya kita faham. Tetap juga kita jangan ada keakuan diri. Tetap juga macam mana pun kita duduk, parti mana pun duduk lah. Asalkan dia betul-betul bawa kepada ilahun wahid. Bersama-sama mengesahkan. Itu ya tujuan kita. Kalau kita fikir rasa kita boleh, dia ni boleh, ke arah situ kita. Kalau rasa tak boleh, itu terserahlah. Saya pun tak boleh nak cakap apa. Sebab kita akan disoal masing-masing. Siapa yang kita pilih. Dalam pemilihan ni lebih baiklah kita sendiri pilih dulu.
keakuan diri kita, kita buangkan. Kita kena ada guru mursyid yang boleh kita pangkah dia. Kita nak dia tu didik, train kita supaya hilang keakuan diri, supaya kita dapat kenal Allah SWT. Lebih baik kita undi itu dulu. Ya. Sebab bagi saya gitulah. Biar ada. Siapa pemimpin kau? Ni guru mursyid aku. Ya. Sebab ni Nabi SAW sendiri bagi tahu. Di zaman masing-masing ahli dikata kepada dia, ada pembimbing rohani. Macam kau sahabat Nabi Rasulullah pembimbing rohani. Dan di zaman Rasulullah kata di zaman masing-masing ada pembimbing rohani. Siapa yang tak ketemui maka dia mati itu seperti mati kafir jahiliyah. Ini bukan saya cakap. Buka dalam kitab-kitab yang tentang apa Najul Balaghah. Terus tentang kefasihan Sayyidina Ali punya cerita. Kitab tu nama tu. Dalam tu ada tulis cerita. Saya baru jumpa. Maknanya Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Ali tentang guru mursyid ni tadi, pembimbing rohani ni. Siapa tak jumpa, dia kata pada Ali, ada zaman masing-masing matinya seperti kafir jahiliyah. Itu tadi kitab Najul Balaghah. Ya? Tu. Puncak kefasihan. Kata. Bukan saya mau cerita-cerita, tapi saya dah terjumpa. Ada orang cakap, ada lah. Alhamdulillah. Saya yakin. Apa yang saya datang, dia bagi tahu, memang saya yakin. Memang ada dalam kitab-kitab. Bukan saya bercakap atas hawa nafsu. Saya memang bodoh, saya memang jahil, saya tak punya apa kitab, saya tak belajar apa. Kan? Tapi Alhamdulillah Allah bagi kepada saya kesucian. Kesucian tu bukanlah saya ni suci. Tak apa, Allah bagi kesucian. Sentiasa rasakan tak ada keakuan diri. Kesucian lah tu. Di waktu itulah nanti Allah yang menurunkan anzala ala abdihil kitabah walam yaj'allahu. Ini ada dua kantung ilmu yang rahsia, kata Abu Hurairah. Dengan sahabat Nabi yang terpilih, dia kata Rasulullah bagi dua kantong, maknanya dua ilmu yang satu boleh dibagi pada orang awam, satu lagi ni tak boleh. Nanti kalau dibagi, kata Abu Hurairah, manusia akan menyalahi aku dan akan pancung aku akan. Tapi di zaman kita ni sekarang, Alhamdulillah, mana Allah Ta'ala suruh buka kan. Sebab Imam Mahdi tu dah hampir, Dajjal tu dah dia punya sifat-sifat perangai-perangai dia dah berleluasa dah. Jadi boleh ilmu ni kerana kita nak hadapi dengan gitu. Jadi Nabi bagi tahu sahabat-sahabat dia, aku lebih cintai umatku pada akhir zaman ni. Umat yang macam mana? Umat yang tak pernah lihatku tapi pegang teguh dia. Pegang teguh. Keliling dia rosak. Keliling dia rosak. Aku tak ada dengan dia. Tapi dia boleh rasakan aku ni dekat. Teruk keliling hentam dia. Berbagai-bagai hentam. Tapi dia tak peduli. Dia yakin seolah-olah aku ada bersama dia. Memang benar aku ada bersama. Itulah umat yang aku cintai. Dan kategori orang, dia lebih 50 kali ganda hebat daripada sahabat yang bersama denganku. Ini Rasulullah bagi tahu. Jadi kita ada peluang yang Rasulullah SAW anugerahkan kepada kita. Rasulullah anugerahkan kepada kita yang tak melihat Rasulullah SAW, yang tak berhidupan dengan Rasul, tak pernah lihat Rasulullah. Kita kena pegang teguh ni. Biar perit sekalipun. Tu wali-wali Allah tu semua dia dah betul-betul dah rasakan sentiasa dengan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah dah wafat lama, tapi wali-wali Allah rasakan dia betul-betul berkehidupan dengan Rasulullah SAW. Bukan tu saja. Hingga ke Abu Yazid Al-Bistami ni, satu hari 100 kali dia melihat Allah Ta'ala. Tu. Kita pelik, kita sekali pun tak jumpa lagi kan. Dia. Rasulullah tu jangan cakap lah. Setiap kali dia nak berselawat, dia dah nampak Rasulullah dah. Rohaniah dia. Ni. Kita tidak. Ilmu kita ni nak memancung supaya tak bermakrifat kepada Allah, tak bermakrifat kepada Rasulullah. Padahal Allah Ta'ala kata, bila engkau asidah walal kufar, engkau bersama dengan Rasulullah. Ini bukan saya cakap. Surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah.
wallazina ma'ahu asidda'u 'alal kufar. Siapa nak bersama Rasulullah, Allah Ta'ala kata, mana asidda'u 'alal kufar, buang keakuan diri, ya, tak ada keakuan diri, maka engkau sebenarnya dengan Allah dan Roh. Bila dengan Allah, pasti dengan Roh. Bila dah dengan Rasul, pasti dengan Allah. Habis tak mengaji bab ni, ya, ilmu asas ni tadi, payahlah nak cakap. Kita ni dah ditipu jauh dah ilmu kita ni. Kita ambil ilmu kita rasa tinggi dah. Ketinggian ilmu bukan letak pada situ. Makin belajar, kata Sayyidina Umar, makin lama aku mula-mula belajar, makin aku rasa nak kumpulkan lagi. Lama-lama aku belajar, lama-lama aku rasa tak perlu aku simpan ilmu ni. Aku letak ke tepi. Lama-lama aku belajar, lama tak ada aku. Tu. Sayyidina Umar kata, makin kita belajar bukan tak bagi belajar. Makin belajar sebenarnya makin tak ada rasa ilmu tu. Makin belajar, makin rasa tak ada ilmu tu. Last sekali, tak ada kita pun. Begitu Sayyidina Umar kata. Kita tak lagi belajar, kita nak bangga, kita bawa kitab, kita bagi pelajaran kita. Itu sebab itulah kita ni terhijab dengan Allah dengan sebab ilmu. Bukan saya cakap belajar ilmu tak boleh. Allah Ta'ala kata, jangan sampai kau terhijab dengan ilmu. Ilmu tu hanya kenderaan untuk sampai kepada ku aja. Belum sampai pun. Sampai ke hadrat pintu aja. Dan kau kena tinggalkan ilmu tu, tunggu Allah sendiri yang panggil. Bukan saya cakap tak belajar ilmu. Belajar ilmu tapi kita kena tahu selakat mana ilmu tu. Dan Allah pun bagi tahu, tanggalkan semua ilmu-ilmu tu semua. Sebab apa kau nak bawa jumpa aku ilmu yang aku bagi? Tak? Engkau datang kepada aku bukan dengan ilmu kau, engkau datang kepada aku dengan aku. Begitu. Jadi kita kena faham. Kalau lagi nak jumpa Allah ada keakuan diri, ada sesuatu, maka Allah Ta'ala akan bagi kat luar tu apa yang kita nak. Tak payah jumpa aku. Kau bukan nak jumpa aku. Ibarat begitulah. Jadi kita kena faham. Kedudukan kita adalah kedudukan yang sentiasa membuang keakuan diri. Baru kita selamat. Apa pun keadaan dunia kita, apa pun keadaan tak akan berubah. Kita punya akidah, iaitu sentiasa tak ada rasa keakuan diri. Tetap mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Kita bawa watak tu di mana? 24 jam. Kita praktiskan. Dia yang cakap bab-bab macam ni, dia kata kita kena ada tapisan. Maknanya kategori kalau orang ni baru-baru belajar, kita jangan ceritakan bab ni. Sebab apa? Kalau kita ceritakan nanti boleh jadi gila ataupun nanti dia tak faham. Kita nak cakap, bila dia akan belajar benda ni? Padahal ni asas. Ada yang dia cakap begitu sampai ke mati, dia tak belajar benda ni. Kalau kita kata jangan ajar sekarang. Tak boleh ajar anak kecil ke apa ke, tak boleh, jangan. Kau ni ambil asas dulu, fiqh dulu. Ya Allah. Dalam fiqh ada benda ni lah. Ini juga. Dia tak lagi mana pun. Benda tu tak terpisah. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kau ajar apa syariat? Bab kata fiqh. Bab fiqh kata contoh bab penyucian. Kau ceritalah suci tu sampai habis. Suci yang sebenar-benar lepas ambil wudu apa semua, air yang macam mana. Semua kau jelaskanlah. Kesudahannya adalah bersih tu adalah hilang keakuan diri. Betul? Salah kalau fiqh tak selesai lagi kau ajar fiqh tu. Kau kata dah bersih lah tu. Lepas ambil wudu, berdoa bersih lah tu. Dengan keadaan masih lagi ada keakuan diri, mana boleh bersih? Bila kau nak belajar benda tu? Bila dah makin berumur, makin malas, makin kata cukuplah mana yang aku dah ada, dah pula. Tu kita sering tertipu gitulah. Kenapa Rasulullah SAW tu Allah Ta'ala tak ajarkan suruh solat terus? Rasulullah solat, suruh sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam terus solat. Mana ada? Ada ke? 13 tahun ajar tauhid, mengenal diri, mengenal
mengesakan Allah. Kenapa? Jadi kita tak apalah, kita dah belajar tak apa, balik ke pangkal jalan, cari jalan ni. Kita takkan dapat menyatukan manusia dengan apa ilmu pun, melainkan ilmu kenal diri, kenal Allah. Buangkan keakuan diri juga yang boleh menyatukan. Tak ada bersebab-sebab antara ni, antara yang tak ada. Kita berbuat betul-betul kerana Allah. Kita masuk pun parti mana, kita tetap bawa mengesakan Allah. Duduklah parti mana pun, kita tetap juga. Walaupun ketua kita lantik, dia bawa serong, kita tetap juga mengesakan, kita betulkan dia. Kan? Tu. Kita tujuan kita tahu. Kita duduk parti ni, kita pangkal dia, kita yakin kalau dia tak betul, kita akan betulkan dia. Kalau tidak, nanti kalau orang yang betul tak ada dalam parti tu, lagi ganap lah, betul? Jadi biar ada orang yang betul dalam benda tak elok tu, boleh dicuci. Jangan kita pula terikut. Biarpun dia pemimpin, kita lebih kuat. Walaupun kita lantik dia pemimpin, tapi kita lebih kuat lagi sebab kita ada ilmu khalifah, ilmu yang Allah bagi pada kita memimpin. Kita punya grade tu lebih tinggi. Tinggal lagi dia nampak macam dia tu tinggi. Sebenarnya kita kalau dia tak betul, kita kena nasihatkan dia. Adik ilmu mengenal diri, mengenal Allah, dia begitu. Dia tak ada kategori kau tinggi tak boleh tegur, tak ada. Dia berani. Semua imam-imam kita tu, Imam Syafi'i, Imam Ambali, Imam Hanafi, Imam boleh Maliki, semua kena penjara, semua kena hukuman lah. Sebab cakap yang betul. Jadi kita kena cakap yang betul. Sebab imam-imam kita semua pengikut adalah pencegah kebatilan. Walaupun sulit di depan Raja Agung, tetap dia tak takut. Sebab aku lebih tinggi darjat, aku kena nasihatkan. Gitu sebenarnya. Bukan kita duduk dalam parti tu ikut dia, tak. Kita kena ambil bagian untuk, kerana kita pangkal tu, kerana buang keakuan diri. Kita nak mengesakan Allah. Pangkal lah. Jadi kalau kita ikut dia memang betul, tapi kalau tak betul, kita kena nasihatkan dia. Jangan tinggalkan dia. Dengan kita nanti sangkut kalau kita tinggalkan dia, betul? Jadi sama-sama lah kita, insya-Allah. Saya cukup sampai situ dulu, kita minta cerahannya daripada Ustaz Uzai. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim الحاكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحاكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Beribu-ribu tahun yang lalu, perang demi perang demi perang demi perang tidak pernah sirna daripada bumi ini. Perang yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menumpahkan darah, merosakkan bumi, memang ianya kerja manusia. Satu-satu bumi itu, satu-satu daerah, satu-satu negara, satu-satu malah benua diambil alih oleh satu dinasti ke satu dinasti dengan jalan
peperangan. Lalu pada tahun, tak silap saya, 1560 Masihi, lahirlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa satu syariat agung yang menutup segala peperangan ini. Sebelum Nabi Muhammad lahir, peperangan sangat dahsyat. Perang itu pelbagai jenis, sampai ke tahap dengan anak sendiri pun berperang. Iaitu apa? Iaitu tanam anak sendiri. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, perkara itu terhapus. Zaman Namrud, tanam anak lelaki. Zaman Fir'aun, tanam anak lelaki. Zaman Jahiliyah, tanam anak perempuan. Perang demi perang, berebut tanah, berebut harta dengan pedang. Dan sudah pasti kalau pada zaman itu ada bom atom, sudah mereka guna bom atom. Sudah mereka lama gunakan bom atom. Bila berlalunya masa, hadirnya Nabi Muhammad SAW membawa keamanan pada bumi ini, membawa kesejahteraan, rahmatan lil alamin. Dan perang yang berlaku pada zaman Nabi itu adalah semata-mata untuk menutup peperangan. Bukan Islam itu tersebar dengan mata pedang. Bukan. Islam itu bukan tersebar dengan mata pedang. Kerana pada zaman itu kalau tak ada Islam, pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah, yasfikud dima, mufsiduna fil ard, lebih dahsyat, lebih teruk seluruh dunia. Seluruh dunia lebih teruk, lebih dahsyat. Nabi Muhammad yang memperkenalkan kasih sayang, Nabi Muhammad yang memperkenalkan dasar perkongsian seperti wakaf, seperti tabarruat, seperti zakat, seperti infak. Nabi Muhammad yang menjadikan ianya sebagai suatu benda yang makruf di seluruh dunia, dan umat Islam adalah golongan yang paling besar melakukan infak. Dan ada orang yang kira, Nas Daily kira. Dia bandingkan infak Bill Gates, infak Robert Kiyosaki, infak Tom Cruise, infak Angelina Jolie, nak dibandingkan dengan infak umat Islam dalam zakat fitrah, pun tak tertanding. Tidak tertanding, jauh, 10% tak sampai. Begitu indah kasih sayang diberikan oleh Allah menelusuri sejadah Nabi Muhammad SAW. Sejadah ni maksudnya syariat. Kita hamparkan syariat Nabi Muhammad, kita beribadah di atas dia. Beribadah mengisahkan Allah, menafikan diri, berperang dengan hawa nafsu. Kita pulang daripada peperangan yang kecil, peperangan kecil, kepada peperangan lebih besar, lebih besar daripada ni, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah keakuan diri. Yahudi Dajjal kaji benda ni. Dia kaji benda ni. Oleh kerana dia kaji benda ni, sekarang mereka membentuk satu pasukan-pasukan, membentuk satu peperangan-peperangan cara baru. Tapi bukan lagi perang-perang style gerila, bukan lagi tembak-tembak, bukan lagi, itu semua kecil. Kalau lawan sistem tu, memang dia orang dah tahu kita menang. Kita menang. Kalau lawan jenis itu, pihak
Dajjal sana, dia dah kaji dah. Dia kan hidup lama daripada zaman Nabi Musa lagi. Dajjal ni. Zaman Nabi Muhammad lagi dah ada. Sayyidina Umar dah buka pedang nak bunuh. Bukan rezeki engkau, Umar. Itu kerja Nabi Isa. Api lah. Nampak macam bagus nak bunuh Dajjal ni. Tapi kalau buat juga keakuan diri lah. Keakuan diri. Ini Nabi larang. Bukan. Allah kata bukan lah. Itu kerja Nabi Isa, bukan kerja engkau. Jadi menyedari hakikat ini, pihak Dajjal ni, dia susun satu jenis peperangan yang baru. Peperangan ini ialah dalam bentuk akal, dalam bentuk ism, dalam bentuk sistem. Salah satu sistem yang mereka jalankan, tebarkan atas muka bumi ini adalah sistem demokrasi parti. Kemudian sistem keuangan. Kemudian sistem pendidikan. Kemudian sistem lah. So, kita ni berperang sebenarnya di dalam sistem. Peperangan ini sangat susah, sangat sukar. Sangat sukar. Kerana dia licik, halus, tak nampak. Jadi para arif billah nampak benda ni. Jadi salah satu seruan para arif billah, para awliya Allah untuk lawan benda ni ialah inilah, iaitu menghilangkan keakuan diri. Semua benda tanya Allah dulu. Datang satu parti, Ustaz jadi calon lah. Tanya Allah dulu. Allah bagi izin baru. Baru ni. Jangan gopoh. Kadang-kadang Allah tak benarkan langsung. Kadang-kadang Allah kata, tolak. Rupanya yang datang tu, parti lain yang lebih bagus tawarkan untuk jadi calon. Contoh je. Apa lagi keakuan yang berlaku dalam sistem? Apabila parti-parti ni meletakkan calon bukan Islam. Kita kena raikan semua, dia kata. Kena raikan semua. Kalau tidak kita ni racism. Nampak? Nampak tak macam mana? Padahal mujurlah, alhamdulillah Allah datangkan ilmu. Allah yang bagi ilmu ni. Ta'rifkan balik racism tu. Racism ni perkauman. Kalau kita ambil calon Cina, calon India, yang Muslim, itu no more racism. Tak ada racism. Di parti-parti politik yang memperjuangkan Islam, kenapa tak ambil orang Islam? Kenapa tidak ambil orang Islam untuk diletakkan sebagai calon? Cina lah, India yang bukan Melayu. Untuk membasmi tuhmahan racism kepada parti anda. Nampak tak? Dia ambil juga kafir. Atas alasan apa kau ambil kafir? Sedangkan sudah menjadi ijma' ulama' mengambil orang kafir untuk dijadikan kuasawan, untuk jadikan orang yang memegang kuasa negara. Ijma' ulama' menyatakan ianya haram. Lalu ustaz-ustaz ni, para agamawan asatizah ni kan cerdik. Dia orang tahu macam mana nak kasih halal. Macam-macam lah. Masalih mursalah, istihsan, darurat, tubihul mahzurat. Tapi kita pun benda tu semua dalam kocik kita. Nak buat lagu mana Allah bagi ilmu tu. Mak dulu paksa kena jadi juga, jadi pergi Mesir juga, jadi terus masuk aliran sains. Dia wajibkan juga. Kita memberontak kita nak jadi benda lain ni, ada cita-cita kita. Tak apa, taat. Rupa-rupanya ada hikmahnya. Itulah as-sam'u wa ta'ah kepada maula, ibu. Berpuluh tahun kemudian baru nampak hikmah ni. Satu persatu. Kita nak diam sebenarnya, tapi dia kasih hujah. Allah tak boleh nak diam, kalau tidak aku syaitan bisu.
Nak buat macam mana? Kita nak diam. Tengok orang berbahas. Kita nak diam. Masalahnya dia kasih hujah. Kalau aku tak cakap, nanti dia kata aku setan bisu pula. Sudah. Kalau jawab, jadi berdebat, jadi bahas. Macam mana nak buat? Ya Allah, bagilah hikmah. Nampak tak macam mana keakuan tu mendominasi sistem. Dia bergerak dalam sistem. Kenapa kamu pilih ambil calon kafir dalam kamu punya coalition? Nak menang. Nak menang tu satu jenis keakuan diri. Nak menang tu satu jenis keakuan diri. Allah suruh menang. Dulu kita selalu cakap, Allah tak tanya menang. Yang penting kita berjuang, kita berjihad. Yang penting kita berada dalam jihad. Menang Allah tak tanya. Yang penting yang Allah tanya, kau berjihad tak? Kan. Tapi sekarang dah berubah. Kita nak menang. Jadi ambil juga orang bukan Islam, kita jadikan sebagai calon. Saya rasa tak sampai bila-bila pun takkan menang. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Sebab tu tak menang. Kalau Allah bagi menang, bahaya. Samalah keadaannya macam dalam perang. Perang Tabuk tak silap saya. Apa salah tak menang-menang ni? Apa salah tak menang-menang? Nampak macam kita dah power. Bilangan dah sama banyak. Selalunya menang. Kita kan ada ayat dalam Quran. 1,000 tentera mereka dapat dikalahkan dengan 100 orang aja. Orang Islam yang beriman, yang bertakwa. Kita dah sama banyak ni. Kenapa tak menang-menang lah pedang Tabuk? Sahabat-sahabat kaji, apa salah tak menang-menang? Apa salah tak menang-menang? Rupanya meninggalkan satu sunnah Nabi, iaitu siwak. Kecil siwak ni, sunnah sangat kecil. Itu jam dia orang siwak balik. Tentera-tentera kafir tengok, umat Islam ni Allah yang hantar. Allah hantar kegerunan. Apa yang dulu buat tu semuanya. Dia orang ni asah gigi kot. Asah gigi nak makan jasad-jasad kita ni agaknya kalau kita kalah. Tak apa lah, retreat lah. Dah sama-sama berentam kuat, sama-sama dahsyat. Akhirnya menyerah kalah. Pihak musuh menyerah kalah. Islam menang. Itu benda yang sunnah. Ini benda yang haram kita buat. Iaitu mengambil calon daripada orang bukan Islam untuk jadikan calon kita. Sila. Jadi pada telahan saya lah, selagi mana kita tak settlekan benda ni, sampai bila pun Islam tak akan menang. Yang menang Allah Ta'ala mungkin lah. Wallah saya tak tahu ni. Saya main cakap je ni. Ni teori konspirasi ni. Kemungkinan yang menang terus liberalis. Kemungkinan yang menang terus sosialis. Kemungkinan yang menang terus Allahumma salli ala Muhammad. Terus Allahumma salli ala Muhammad. Pure demokrat. Yang terus yang menang mungkin sekularis. Ataupun yang menang modernis. Yang Islamis sejati ni, yang berjuang betul-betul, ada satu saja ijma' ulama' tidak yang dilanggar, iaitu mengambil calon yang bukan Islam menjadi calon di kawasan kita. Itu semua merupakan satu kesalahan besar yang tergolong di kalangan contoh-contoh ni, contoh keakuan diri. nak ceritanya, contoh keakuan diri, bagaimana Dajjal membentuk sistem dan mempermainkan keakuan diri ni. Sebab kalau perang jihad betul-betul, pihak Dajjal tahu, insya-Allah kita menang. Allah bagi karomah, Allah bagi mukjizat. Tembak taklud itu biasa. Kan? Itu biasa. Itu semua bukan amalan, bukan sihir, bukan amalan yang boleh dibuat-buat. Itu nama dia ma'unah. Pertolongan Allah.
yang sudah wujud dalam siri-siri peperangan yang lalu, dan cerita-cerita berkenaan ini sangat-sangat mutawatir. Macam mana Allah bantu orang Afghanistan menentang Rusia. Macam mana Allah tunjukkan kat kita peperangan di Syria, orang kafir cuba nak rosakkan jasad, tak boleh. Dia cocok. Pisau tu tak tembus. Dia letak petrol, bakar, tak terbakar. Ada video tu viral. Semua, saya rasa semua orang tengok benda tu. Benda tu, bila berada dalam pure battle, insya-Allah kita menang. Memang dah jadi tradisi. Kalau dalam perang gerila, umat Islam akan menang. Jadi peperangan ini mereka haluskan lagi dalam bentuk keakuan diri. Dalam bentuk yang lebih dahsyat, dalam manipulate nafsu dan manipulate otak kita. Otak dulu. Sebelum otak, panca indera dulu. Mata, dia menipu daripada mata dalam bentuk ilusi-ilusi. Sebenarnya ada, jadi tak ada. Sebenarnya tak ada, jadi ada. Sebenarnya zalim dikatakan adil. Adil dikatakan zalim. Dia masuk melalui mata, melalui telinga. Panca indera jatuh ke otak, otak jatuh ke hati, di hati keakuan diri berlaku. Peperangan tu berlaku, distimulat kat situ. Kalah kita dalam peperangan ni. Kalah kita. Kalah. Sekalah-kalahnya. Walau bagaimanapun Allah lahirkan awliya-awliya Allah, para arifin billah, yang hendaklah kita ikut. Dalil dia apa? Dalil dia ialah sebuah hadis, Allahumma salli alaihi wasallam, Sayyidina Allahumma salli alaihi wasallam, Zaid bin Al-Arqam, tak silap saya. Tak maaf kalau silap. Beliau ini dah tua. Lalu para tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan beliau, Ziyad bin Al-Arqam, tak silap. Tak maaf kalau silap. Wahai sahabat Nabi, kamu ni berjumpa dengan Nabi, kamu makan dengan Nabi, kamu duduk dengan Nabi, ceritalah, kami tak pernah jumpa dengan Nabi. Selalu Ziyad berkata, saya dah tua, banyak benda dah aku lupa. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa, aku paling ingat satu benda ni. Nabi pesan kat aku sungguh-sungguh benda ni. Dia kata, aku tinggalkan kepada kamu saqalain. Saqalain ni maksud dia berat. Saqal ni maksud dia berat. Yang pertama sekali, Al-Quran. Yang kedua, itrah ahli baiti. Itrah ni maksud dia luas. Ahlul bait pun maksud dia luas. Yang pastinya itrah ni, apa beza dengan ahlul bait? Ahlul bait ni ada darah. Itrah ni ialah orang yang bertali simpul, berhubungan. Dia redha dan dia diredai oleh Rasulullah. Dalam istilah tasawufnya, wusul. Dalam bahasa Indonesianya, nyampe. Dalam bahasa Melayu, nyampai. Maknanya dia dengan Nabi Muhammad tu tak terpisah. Itu itrati. Jadi kita ni yang tak sampai ni, kita perlu menempelkan diri. Sebagaimana capal yang hantar pakai capal. Apa simbolik kat situ? Kita nak jadi capal. Nabi Muhammad menempik. Jadi dapatlah ikut ketika mana Isra Mi'raj tu. Dapat menempik walaupun hanya kasut je. Sebab tu Dr. Harundin kata ketika mimpi jumpa Rasulullah, beliau berkata, hai capal Nabi, tengok capal, bertuahnya kamu. Masa tu Nabi Muhammad ada di dalam majlis. Jauh dekat kemah. Dia jauh duduk jaga capal Nabi. Dr. Harundin jaga capal Nabi. Tiba-tiba bahu dia disentuh oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berkata kepada dia, kepada Dr. Harundin, wa iyyaka. Makna wa iyyaka ni maksud dia engkau pun sama. Maknanya Dr. Harundin tu, dia nak jadi capal, dia dapat jadi capal Nabi. Seumpama capal Nabi, itulah itrati, contoh itrati. Maknanya dia tu usul ke hadrat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Apa benda ni? Bendanya ialah, maknanya ialah bila wusul kepada Rasulullah bererti wusul kepada Allah. Itu dia punya tanda dia. Itu dia punya tanda dia. Sebagaimana pintu kepada Rasulullah ialah Sayyidina Ali. Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya pintu kepada Allah ialah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah terlajak cakap dah rasanya. Minta maaf kerana mengambil masa yang terlebih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta maaf kalau ada keakuan diri. Mudah-mudahan percakapan ini bermatlamatkan satu saja, ya Allah. Mudah-mudahan hilang penyakit keakuan diri daripada hamba yang dhaif ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, pada malam ini dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua dalam majlis yang penuh bermakna, penuh yang merupakan satu, orang kata, bekalan ataupun makanan rohani untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan perjuangan yang sengit, sebagaimana yang dibicarakan oleh Ustaz Auza'i sebentar tadi. Maka tidak ada yang lain melainkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran Allah menghadirkan pada hari ini tidaklah lain melainkan semata-mata untuk menadah limpahan daripada ahli-ahli majlis yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk semua, insya-Allah. Jadi wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya juga mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dengan hidayah, taufik, limpah kurnia, inayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT, maka alhamdulillah Allah SWT telah mengatur dan menyusun yang dapat bersama-sama di dalam majlis pada malam ini dengan penuh keberkatan. Itulah majlis di mana kita sama-sama nak mengenal diri dan juga mengenal Allah SWT di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, dengan membawa kalimah thayyibah, kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana dengan kalimah iman ataupun kalimah thayyibah ini kita nak nafikan keakuan diri kita dan nak isbatkan kebesaran Allah SWT, bahawa segala-galanya semuanya daripada Allah SWT. Kita tak dapat buat sesuatu pun, kita tak ada memiliki sesuatu pun. Semuanya Allah SWT yang buat, Allah SWT yang miliki. Dan alhamdulillah pada malam ini Tuan Guru telah memberi penjelasan kepada kita mengenai kehidupan, yang mana kita nak usahakan supaya kita ni dapat kita mati sebelum mati. Jadi masya-Allah, Allah SWT berkata dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana Allah SWT nyatakan mati dulu lah, maut dulu sebelum kehidupan. Jadi bila kita matikan diri kita dulu, kita ni tak ada apa, kita ni tak hidup sebenarnya. Yang hidup hanyalah zat Allah SWT yang maha hidup.
Jadi Allah SWT telah jadikan kehidupan ini supaya kita memandang kebesaran Allah SWT. Sekali yang kita pandang adalah daripada pandangan Allah SWT, kita dengar semuanya daripada kalam-kalam Allah SWT, dan kita lihat dengan penglihatan Allah SWT semuanya. Kita dahulukan Allah SWT daripada diri kita, kita buang keakuan diri kita, leburkan, keluarkan dan masukkan kebesaran Allah SWT. Jadi kita usaha sama-sama supaya dalam apa jua kehidupan kita tak ada keakuan diri. Kita yakin bahawa semuanya itu daripada perancangan Allah SWT. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayahnya, rahmatnya, malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama berkumpul untuk menceritakan tentang cerita Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenar-benar yang Allah Taala melihat pada diri kita, untuk kita sentiasa menafikan keakuan diri kita agar kita dapat dipertemukan dengan Yang Maha Esa. Itu yang sebenar-benarnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baru kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan pertemuan Yang Maha Esa tadi tu, iaitu diri dia yang mengesa pada diri dia. Itu yang sebenarnya. Kita ni pakaian kita adalah la. Jadi keberuntungan kita sentiasa berada dalam majlis Allah Subhanahu wa taala ni sebenarnya memang kita nampak benda ni hari-hari ataupun talk seminggu ke minggu depan ke, mesti kita menceritakan tentang ni. Sebab apa? Sebab kita nak refresh bagaimana yang dikatakan komputer sendiri pun kena refresh. Komputer sendiri pun kena refresh. Handphone sendiri pun handphone saya lah kan. Hang tu pun saya nak kena restart balik tu. Kan? Macam tu lah kita nak ceritakan benda ni. Kalau tak, kita akan jadi berasa diri ni dalam keadaan yang tak kuat dalam memperteguhkan cerita-cerita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi alhamdulillah Allah Taala sentiasa membawa kita, menjalankan kita untuk sentiasa kita ceritakan, refresh benda ni supaya kita sentiasa nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara yang dikatakan apa dia, menafikan keakuan diri kita, yang seperti saya cakap sebelum ni. Ustaz Muhaizat daripada Kelantan tu, dia menyatakan apa? Orang bagi soalan kat dia, jangan sampai terlihat adanya diri tadi. Bagaimana orang tanya dia macam mana cara terlihat adanya diri? Sampai itu dah diceritakan. Inilah yang diperkatakan. Kita dah nampak benda ni, Islam ni dah bangkit sebenarnya. Kan? Islam ni dah bangkit bagi menyatakan kekuatan tauhid dalaman kita ni. Ini sebenarnya kekuatan tauhid dalaman kita. Jadi Ustaz Muhaizat menceritakan membesarkan diri, mengakukan keakuan diri. Itu yang dikatakan meletakkan yang dikatakan diri tu. Sebab sampai ulama-ulama pun dah banyak menceritakan tentang macam ni. Sebelum ni kita jarang dengar kan, tapi benda tu memang daripada Rasulullah SAW lagi sebenarnya. Tapi dah ditutup. Dan ingat, inilah zaman Imam Mahdi, yang kebangkitan Imam Mahdi yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti cendawan yang tumbuh, seperti Ustaz berkatakan sebelum ni, seperti cendawan yang tumbuh. Orang akan cari. Sebenarnya Islam ni dah memang kukuh sebenarnya, memang kuat sebenarnya. Jadi kita bersama-samalah kita agar semua rakan-rakan YouTube, sama-sama jemaah kita memperkukuhkan kita untuk sama-sama kita jaga dalaman kita istiqamah, seperti mana Sayyidina Abu Bakar cakap, istiqamah dalaman ni, nafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dah ucapkan teman kita tadi, Ustaz Zai, Alang juga, Latif, semua itu tadi adalah semua daripada hati Rabbani, daripada kalimat kudus, daripada kalimat Rabbi.
yang tak lain ajak kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan. Saya rasa saya pun tak nak ucap panjang sangat. Itulah kita sama-sama lah amaliakan dalam kehidupan kita. Sentiasa serahkan diri, tak mahu ada keakuan diri. Itulah insya-Allah. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.